Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah SWT kerana diberi peluang, diberi ruang untuk sama-sama kita mengupas tajuk daripada tingkatan 4, bab 1, warisan negara bangsa. Jadi usaha ni kita buat untuk membantu pelajar menjawab peperiksaan SPM yang akan menjelang tiba. Okey, jadi saya akan bantu melalui penggunaan akronim bagi untuk memudahkan kita ingat fakta. Ingat fakta, ingat maklumat. Okey, jom pasak bersama. Okey, tajuk pertama pada kali ini ialah tajuk berkaitan dengan ciri negara bangsa alam Melayu. Di dalam ciri berkaitan dengan ciri negara bangsa ni, dia ada dua. Ciri negara bangsa alam Melayu, ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ciri negara bangsa alam Melayu ada 4. Jadi saya pun rekalah 4 akronim, 4 perkataan bagi merujuk kepada 4 ciri negara bangsa alam Melayu. Raja untuk wilayah raya. Jadi akronimnya ialah Raja untuk wilayah raya. Raja untuk raja, untuk adalah undang-undang, wilayah adalah wilayah pengaruh, rakyat adalah raya. Okey, bagaimana kita boleh menggunakan akronim ini untuk menjawab soalan peperiksaan? Tak kiralah soalan objektif, soalan serutu atau soalan esei. Okey, tengok. Okey, kalau soalan minta jelaskan, huraikan, bincangkan ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Jadi ciri pertama tadilah raja untuk wilayah raya. Jadi raja, akronim raja adalah merujuk pada raja. Jadi kalau pelajar sebut je ciri pertama ialah raja. Ciri pertama kerajaan alam Melayu ialah raja. Jadi sebut je raja, pelajar dah dapat satu fakta di sini. Fakta. Huraiannya, raja merupakan tonggak utama kerajaan. Merupakan tonggak utama kerajaan. Ni adalah huraian. Kemudian raja ni kedudukannya dikukuhkan dengan sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran mengukuhkan kedudukan. Jadi huraian kedua. Okey, bagaimana dia dikukuhkan? Melalui sistem pembesar. Sistem pembesar, adanya para pembesar huraian alam Melayu. Okey, kemudian raja memperolehi ketaatan daripada rakyat. Jadi raja ni tadi ni akan ditaati. Jadi dia raja memperolehi ketaatan daripada rakyat. Okey, huraian dia. Jadi rakyat mentaati raja. Kemudian dia dianggap suci, huraian. Sebab apa dia taat? Sebab dia suci. Maka dia berikan contoh di sini. Contohnya Raja Campar. Ni contoh. Contoh. Sebab apa dia dianggap suci? Sebab dikaitkan dengan Dewa Siva. Ni adalah huraian contoh. Nampak? Jadi untuk satu ciri sahaja kita dah dapat satu markah bagi fakta. Fakta pula. Satu markah fakta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bagi huraian dan contoh. Okey, nampak? Kita dah ada fakta, kita dah ada huraian, kita dah ada contoh. Raja untuk wilayah raya. Okey, jadi pelajar kena nyatakan fakta, mesti nyatakan huraian, kemudian ada huraian lanjutan, ada contoh dan ada huraian contoh. Okey, yang seterusnya. Okey, untuk akronim untuk adalah merujuk kepada undang-undang. Okey.
Undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan. Yang basic lah. Apakah kegunaan undang-undang? Untuk kesejahteraan huraian. Okey. Kemudian undang-undang ni terpakai seluruh wilayah. Undang-undang ni diguna pakai ke di seluruh huraian. Okey. Kemudian menjadi panduan huraian. Okey. Contohnya Majapahit ni contoh. Huraian contoh dia mengamalkan undang-undang Kutara Manawa ni huraian contoh. Tidak panggil . Jadi kita ada markah fakta. Okey, cirinya ialah fakta. Fakta yang kedua lah undang-undang. Kemudian ada huraian, ada contoh, ada huraian contoh. Okey, seterusnya wilayah merujuk kepada wilayah pengaruh. Jadi akronim wilayah merujuk kepada wilayah pengaruh. Jadi ciri yang ketiga ialah faktanya ialah wilayah pengaruh. Dapat satu markah. Apa dia wilayah pengaruh? Kawasan yang rakyat dia menerima dan mengakui pemerintahan raja tersebutlah huraian. Sini mungkin jadi dua fakta lah, dua huraian lah sebab dan ni menggambarkan isi yang berlainan. Pertama, kawasan yang rakyat dia menerima. Kemudian kawasan yang rakyat dia mengakui pemerintahan raja tersebut. Contohnya, ni contohnya Funa, ni contoh C. Kemudian ni huraian contoh. Sebab apa? Dia mempunyai wilayah pengaruh yang luas. Luas. Wilayah dia luas huraian. Daripada mana? Ni huraian contoh. Huraian contoh. Nampak? Kalau tak ingat, apa dia ni ciri-ciri negara bangsa alam Melayu ni? Tak ingat. Jadi kalau bila kita dah hafal akronim, raja untuk wilayah. Okey, yang seterusnya adalah raya. Raya ni merujuk kepada akronim raya merujuk pada rakyat. Rakyat. Jadi yang keempatnya ialah rakyat. Ini fakta keempat. Kita dapatlah markah. Sebut sahaja ciri, seterusnya adanya rakyat. Kita hurai pula ciri merujuk. Merujuk. Rakyat apa ni? Rakyat mana ni? Rakyat yang duduk dalam sesebuah wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Ini huraian dia. Huraian. Bukan sahaja setia dan tidak derhaka. Tapi biasanya orang yang setia tidak derhaka lah. Contohnya, ni contohnya. Contohlah rakyat Sriwijaya. Contohnya ni contoh. Huraian kepada contoh dia macam mana? Membuktikan kesetiaan kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan upacara persetiaan. Ni huraian contoh. Bagaimana upacara persetiaan tersebut berlaku? Dengan cara minum air sumpah. Ni huraian contoh. Nampak? Senang kan? Kalau kita ingat fakta dia. Jadi huraian dia tu biasalah kena amalkan, membuat latih to be. Baca maklumat. Macam masyarakat hari ni lah, kalau rakyat yang macam mana? Duduk dalam wilayah tu. Wilayah mana? Wilayah Terengganu. Jadi rakyat tu tidak akan derhaka. Contohnya Sriwijaya. Macam mana rakyat dia? Tunjuk tangan setia. Ada upacara. Kalau pertabalan, melaungkan perkataan daulat tuanku. Tapi tak adalah minum air sumpah ni. Ni zaman Hindu Buddha. Okey, ni nak beritahu bahawa luasnya kerajaan alam Melayu. Yang kuning ni adalah kerajaan Sriwijaya. Yang merah ni adalah kerajaan Melaka. Empire Melaka. Empire Kesultanan Melaka. Itu Empire Sriwijaya. Okey. Ni rumusan. Rumusan saya tak nak sentuh .
Okey, ni soalan ni antara soalan yang biasa kita jumpa lah. Soalan yang biasa kita jumpa daripada latih tubi yang kita buat tadi. Kita dah buat latih tubi dah Raja untuk wilayah pengaruh. Jadi soalan akan tanya, jelaskan maksud wilayah pengaruh. Jadi kita dah buat dah latihan tadi. Secara automatik, soalan ni kita boleh jawab lah. Wilayah pengaruh bermaksud. Boleh tanya, apakah maksud? Maksud wilayah pengaruh. Jadi wilayah pengaruh bermaksud kawasan yang rakyat dia menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Ni huraian dia. Ni wilayah pengaruh bermaksud adalah huraian. Kawasan yang rakyat menerima itu adalah huraian. Contohnya, dibagi contohnya kerajaan Funan. Contoh ni adalah contoh. Funan ni wilayah yang luas. Ni adalah huraian contoh. Dari ni huraian lagi huraian pada contoh tu. Okey, maknanya tadi kalau kita dah buat latihan tadi, kita dah hafal akronim tadi, dah ada dalam kepala kita ni, insya-Allah membantu kita. Okey, kemudian peta. Peta menunjukkan info kesultanan kerajaan alam Melayu. Jadi kita dah tengok peta tadi, sepintas lalu. Yang merah ni adalah Melayu, Melaka. Melaka, Semenanjung dan pantai timur Sumatera. Kalau Sriwijaya, pantai timur Sumatera dan sebelah pantai barat dan pantai timur Semenanjung. Itu dia. Dia Melaka. Okey. Soalan seterusnya, berikan 2 kerajaan alam Melayu yang masuk pada waktu itu. Dia banyak sebenarnya kerajaan alam Melayu ni. Tapi dah kita dah belajar tadi, 2, 1 Melaka, 1 Sriwijaya. Yang 1 Melaka, 1 Sriwijaya. Antara kerajaan lain, Funan, Angku, Majapahit dan lain-lain lagi. Banyak lagi kerajaan. Okey. Sebab masa ni pendek sangat, 15 minit je. Saya pun cepat saja. Ini contoh lah, contoh. Okey. Kita pergi kepada yang kedua. Ciri yang kedua pula. Pasak akronim yang kedua pula adalah menerangkan ciri-ciri negara bangsa Melayu, Melaka. Panjang ni, pening kepala. Pening kepala cikgu tengok. Kepala budak. Lagilah pening. Nak ingat 6 perkara ni. Okey, jadi saya pun rekalah. Dengan ubah suai yang otai sejarah kat Malaysia ni buat. Jadi saya ubah suai sikit. Bergantung pada keputusan awak lah nak guna yang mana. Ni yang saya punya lah. Love you register wedding cake and card. Kita ni kalau sayang orang, saya ni sayang awak, kita akan register lah. Register apa? Register perkahwinan. Kemudian buat apa? Bagi kek. Selain pada tu, bagi kad. I love you Okay, I love you. Love you register wedding cake and card. Okay, love. Love ni merujuk kepada lambang. Love merujuk kepada lambang. Love adalah lambang. Sebut je. Ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka ialah adanya lambang kebesaran. Lambang bukan lambang tu besar. Lambang tu menggambarkan kebesaran. Mengaci besar, padang lah. Buat lambang besar-besar. Oh, hebatnya dia. Bukan gitu. Lambang ni melambangkan kebesaran. Sebab apa? Dia merupakan, lambang kebesaran ni merupakan identiti. Ni huraian dia. Merupakan identiti sesebuah kerajaan dan menggambarkan keistimewaan. Ni yang kedua, huraian kedua. Bukan saja menjadi identiti, dia merupakan keistimewaan. Lambang kebesaran menjadi simbol. Okey, ni yang ketiga, simbol. Ni huraian yang ketiga. Simbol apa? Simbol kedaulatan. Simbol kedaulatan.
Antara lambang kebesaran termasuklah ada istiadat. Ni adalah contoh. Lompatlah cikgu contoh. Okey, kita lompatlah sekejap Lagi yang seterusnya register wedding. Love you love you. Oh, tersilap lah cikgu. Love you love you. Register wedding cake and card. Cikgu pun benih love you. Jadi ciri yang kedua, negara bangsa Melaka adanya undang-undang adanya undang-undang. Yang pertama nanti cikgu pusing balik Yang pertama tu cikgu pun pening dah tekan benda ni. Okey, love you Love you. You merujuk pada undang-undang. Terdapat undang-undang bertulis pada zaman Melaka. Ada undang-undang bertulis huraian dia. Iaitu contoh. Ni contoh. Undang-undang digunakan untuk mengukuhkan kerajaan. Ni huraian Undang-undang tadi digunakan untuk mengukuhkan. Jadi undang-undang ini menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan yang unggul. Menjadi unggul. Ni huraian. Okey, huraian kepada contoh. Jadi Melaka ni ada hukum kanun Melaka, ada undang-undang laut Melaka. Habis-habis kita blur pun love you. You tu undang-undang. Apa dia undang-undang yang ada di Melaka? Hukum kanun Melaka, undang-undang laut Melaka. Dapatlah 2 markah. Okey, register register. Kita daftar love you, register wedding. Daftar perkahwinan. Register ni merujuk kepada R rakyat. Register ni adalah rakyat. Okey, rakyat. Jadi rakyat ni macam mana? Rakyat terbincanglah tadi dalam ciri negara bangsa alam Melayu tadi, menumpahkan kesetiaan kepada sultan. Kemudian ni yang pertama yang pertama. Ni huraian yang pertama. Huraian kedua bagaimana dia? Mematuhi undang-undang. Ni huraian 2. Okey, kemudian rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Ni rakyat Melaka tadi, rakyat tadi terdiri. Ni contoh rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang laut. Ni contoh contoh. Okey, kemudian dia katakan rakyat ni, kalau tengok dalam hierarki sosial ni, rakyat ni dipanggil golongan diperintah. Jadi kita hurai je rakyat adalah golongan diperintah. Ni adalah huraian huraian. Terdiri ni adalah huraian kepada huraian contoh ataupun contoh kepada huraian contoh kepada huraian tu. Golongan diperintah apa dia? Tengok dalam gambar ni. Rakyat lah. Rakyat yang macam mana? Satu merdeka, satu hamba. Okey, yang seterusnya, rakyat ni dijamin kesejahteraan oleh sultan dan rakyat akan mengakui kekuasaan sultan. Rakyat dijamin oleh sultan huraian. Rakyat mengakui huraian. Dia ada kaitan 2 hala lah sini kaitan 2 hala. Dipanggil hubungan timbal balik. Okey, antara pemerintah dengan golongan diperintah. Register wedding. Wedding ni wilayah pengaruh. Okey, wedding merujuk kepada wilayah pengaruh. Ni ciri yang keempat. Ni fakta fakta. Wilayah pengaruh merujuk kepada apa? Kawasan pemerintahan yang raja dia diterima dan diakui. Raja diterima, diakui. Ni huraian. Raja tu diterima dan diakui. Bukan mari-mari je orang tak aku dia. Jadi orang mengakui dia. Maka itu adalah kawasan dia, wilayah dia. Sultan Melaka ada wilayah luas dia kan. Gambar dia kita wilayah yang luas. Wilayah luas, huraian. Ni huraian contoh merangkumi. Okey. Diperolehi ni lagi huraian lagi diperolehi melalui taklukan naungan perkahwinan. Ni huraian lagi huraian
Lagi huraian contoh luas tadi. Ini membuktikan wilayah pengaruh ni membuktikan kewujudan kerajaan ini ni. Kesimpulannya lah kesimpulan. Mungkin dapat markah dan mungkin tidak. Okey, K merujuk kepada kedaulatan. K merujuk kepada kedaulatan. Kedaulatan ialah lambang kekuasaan. Kedaulatan lambang kekuasaan tertinggi. Ini huraian. Berdaulat adalah melambangkan kekuasaan. Sultan yang berdaulat melambangkan kekuasaan. Ia merupakan dan hak mutlak huraian. Untuk mengawal rakyat dia. Sultan yang berwibawa berdaulat mampu mengawal rakyat. Okey, kemudian kedaulatan Sultan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain. Diakui ni huraian. Dan bebas. Ni huraiannya. Bolehlah huraian. Bebas. Bebas huraian. Kedaulatan Melaka juga diiktiraf anak ayat bahawa kedaulatan ni perlunya. Kedaulatan diiktiraf oleh kerajaan dinasti Min. Ni nak beri dah contoh lah. Contoh bahawa berdaulatnya kita. Siapa dia yang mengiktiraf? Dinasti Min. Kemudian macam mana bentuk dia? Berlaku mengutus utusan antara kedua negara. Jadi Laksmana Cheng-ho datang ke Melaka. Membawa ni adalah huraian kepada contoh. Telah menghantar utusan ni huraian ni contoh. Okay, next. Yang terakhir card. I love you. Register wedding. Cake and card. Card untuk kerajaan. Dapat ni fakta. Adanya kerajaan, adanya raja huraian. Raja ada penguasa tertinggi, dibantu adalah huraian. Ini kena baca ni Tapi tak apalah, sekurang-kurang kita dah dapat dah kerajaan yang macam mana. Kerajaan wujud adanya raja. Kerajaan dibantu oleh pembesar. Okey, ni contoh. Pemerintahan beraja dibantu, diperkuatkan dengan sistem pembesar 4 lipatan. Huraian contoh. Ataupun contoh. Contoh kepada pembesar tadi. Contoh. Okey. Ni huraian lah. Sistem ini tersusun menjadikan tersusun huraian. Kesan dia menjadikan Empayar Melaka terkenal. Ni kesan. Kesan boleh. Okey. Dan selepas kedatangan Islam menggunakan gelaran sultan. Ni huraian je lah. Huraian. Nak beritahu kerajaan selepas dia Islam menggunakan gelaran sultan. Sebelum Islam menggunakan gelaran raja. Itu cerita dia. Okey, ni contoh-contoh soalan. Bolehlah tengok. Lepas kita buat ulang kaji, kita akan jumpalah contoh-contoh soalan begini. Okey, rasanya itu saja daripada saya untuk sama-sama kita memasak fakta bagi memudahkan kita ingat fakta. Okey, percayalah pada diri anda. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.